Raja-Raja Labuan FM yang kedua, dan hari ini kita cukup bertuahkan bersama dengan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan JPBD Labuan bersama dengan Tuan Haji Ridwan Muhammad Ismail. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar ini? Kabar baik, Alhamdulillah Tuan. Hari keempat kita ni PKP Tuan. Ya, ya, betul. Ya, dan hari ini memang cukup kena dengan temanya. Dan hari ini sebagai permulaan, boleh Tuan jelaskan peranan atau perancangan keseluruhan Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBD Labuan dalam tempoh PKP pada kali ini Tuan. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Randy. Mhm. Seperti mana kita sudah maklum bahawa hari ini adalah hari keempat PKP 2.0 dilaksanakan di Labuan. Dan juga seperti biasa, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah masih lagi memainkan peranan yang sama, iaitu memastikan usaha-usaha menangani bencana dan membantu Jabatan Peneraju iaitu Jabatan Kesihatan Negeri dalam usaha melaksanakan tindakan mencegah, mengawal dan memutuskan rantaian COVID-19 di wilayah Sekian Labuan dengan secara teratur, selaras dan berkesan. Itulah keseluruhannya. Walaupun tanggungjawab Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana, dia bukan setakat untuk membantu saja, dia juga untuk kita sama-sama melaksanakan dasar, strategi, arahan, pelan tindakan dan hala tuju dalam mengendalikan suatu bencana di peringkat Sekian Labuan. Kalau pada kali ini adalah mengenai COVID-19. Dia juga peranan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah juga untuk mengadakan langkah-langkah mengurangkan risiko bencana melalui agensi-agensi kerajaan di peringkat daerah dan komuniti secara berkesan dan bersama. Okay. Di samping itu juga dalam Jawatankuasa Pengurusan Daerah Sekian Labuan ini juga kita juga menubuhkan Jawatankuasa Kerja yang perlu bagi melicinkan urusan menangani bencana seperti kumpulan kerja kebajikan yang diterajui oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, kumpulan kerja keselamatan yang diketuai oleh Polis Diraja Malaysia. Untuk logistik juga kita ada yang diterajui ataupun diketuai oleh Jabatan Kerja Raya. Dan untuk kesihatan sudah pastinya Jawatankuasa Peneraju adalah Jabatan Kesihatan dalam Negeri Sekian Labuan. Dan untuk pengurusan media pula, dia ataupun agensi yang merajui adalah Jabatan Penerangan bersama dengan RTM dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Begitu juga kalau untuk bomba ni sebenarnya dia lebih kepada untuk kali ini mengetuai untuk kerja-kerja ataupun operasi sanitasi kepada agensi-agensi ataupun kawasan-kawasan wabak. Okay. Di samping itu juga kebajikan juga kita tidak melupakan lah, dan juga untuk Jawatankuasa Bencana kali ini juga kebajikan diberikan fokus utamalah kepada Jawatankuasa ataupun kepada bencana pada kali ini. Okay. Itulah secara keseluruhannya atau secara dasarnya peranan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Ya, kita. Dan apakah fokus utama JPBD dalam PKP ini? Mungkin dari aspek kebajikan rakyat, barangan keperluan harian dan keselamatan. Mungkin boleh Tuan jelaskan sedikit? Silakan Tuan. Okey, terima kasih. Sebenarnya untuk kali ini fokus utama Jawatankuasa Pengurusan Bencana di dalam PKP 2.0 ini, kita lebih membantu ataupun memberikan sokongan kepada Jawatankuasa Peneraju ataupun Jabatan Peneraju untuk mengajak seluruh rakyat Labuan untuk melaksanakan norma-norma baru dengan cara mempertingkatkan lagi tindakan penguasaan dan kesedaran komuniti terhadap pembudayaan norma baru dan kawalan kendiri. Kita tahu bahawa PKP 2 ini kita telah mengalami ataupun kita pun pernah berpengalaman dalam PKP 1. Jadi PKP 2 ni kita lebih kepada membantu Jabatan Peneraju untuk melaksanakan norma-norma tadi itu dan memperketatkan lagi ataupun mempertingkatkan lagi tindakan penguasaan dan kesedaran komuniti tadi. Jadi untuk fokus yang selain daripada kita mengajak seluruh rakyat Labuan tadi itu, kita juga
uh, memandangkan PKP 2.0 ini adalah berbeza dengan PKP awal pada tahun ataupun pada awal Mac tahun lepas, di mana pada kali ini PKP memberi sedikit kelonggaran atau membenarkan 5 sektor utama untuk beroperasi, iaitu sektor penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi. Maka untuk PKP 2.0 ini untuk kerajaan untuk diperuntukkan bantuan seperti mana yang kita bantu sebelum ini 1.0 ataupun yang pada Mac tahun lepas yang telah memperuntukkan kira besar juga lah belanjaan untuk kit bantuan makanan. Tapi pada kali ini kerajaan ataupun keseluruhan secara keseluruhannya tidak memberikan peruntukan ataupun tidak memperuntukkan untuk kit-kit bantuan makanan kepada semua golongan ataupun semua yang terkesan lah. Pasal kita tahu PKP 2.0 ini semua terkesan, walaupun aktiviti ekonomi masih lagi boleh dijalankan. Okey. Walaupun ada juga masih agensi-agensi yang akan membantu seperti MAWIP, Jabatan Kebajikan, JAWI, Pusat Pengurusan Zakat yang akan membantu kumpulan-kumpulan yang bersasar untuk B40 yang terkesan dengan COVID ini. Jadi kepada yang kumpulan yang bersasar tu dia bolehlah berhubung dengan PKOB ataupun berhubung dengan agensi-agensi yang saya nyatakan tadi untuk sekiranya layak dan juga memenuhi kriteria itu bolehlah berhubung dengan agensi-agensi yang saya nyatakan tadi. Untuk saya masukkan tadi itu dari segi bantuan khas ataupun bantuan khusus kepada keseluruhan yang terkesan memang kita untuk PKP 2.0 ini kita dah tidak adakan lagi lah. Okay, itulah dia punya dia punya pelaksanaan PKP 2.0 di West Kuala Labuan pada ketika ini. Okey tuan, sedikit di sini sedikit persoalan. Adakah PKOB turut diwujudkan dan orang ramai yang ada sebarang pertanyaan atau mohon bantuan dan sebagainya, adakah mereka boleh menghubungi PKOB atau mungkin ada cara lain daripada pihak JPBD sendiri? Silakan tuan. Okey. Sebenarnya PKOB kita sejak daripada tahun lepas lagi Mac 2020 kita masih lagi mengekalkan PKOB kita, cuma kita mengecilkan saiznya saja sebelum ini. Jadi PKOB ini memang selama ini memang masih lagi wujud di tempatnya di Wisma Kuala Labuan, Kopi. Sebenarnya PKOB ini pada siapa-siapa yang kita masih lagi mewujudkan atau mengekalkan PKOB ini kerana kita tahu bahawa ada juga kadang-kadang pertanyaan daripada orang ramai mengenai permasalahan dan bantuan-bantuan yang mungkin diberikan. Jadi itulah kita faham bahawa untuk PKP 2.0 ini kita masih mengaktifkan. Kita masih lagi aktif dan juga kita kali ini kita menambah sedikit keanggotaan di sana untuk kemelayan kita membantu rakyat kalau ada pertanyaan atau permasalahan mengenai bantuan-bantuan seperti yang saya tadi, bolehlah menghubungi bilik PKOB di talian 087 425 600. Okey. PKOB ini juga berperanan sebenarnya seperti mana kita tengok SOP yang telah dikeluarkan bahawa untuk NGO, pihak swasta, pihak persendirian ataupun agensi kerajaan ataupun agensi ataupun korporat untuk menyalurkan bantuan kepada golongan tersasar ataupun yang telah dikenal pasti, sebenarnya mereka tidak boleh memberikan ataupun tidak digalakkan atau tidak dibenarkanlah untuk PKP 2.0 ini untuk terus kepada golongan-golongan yang dimaksudkan ataupun golongan yang telah dikenal pasti. Jadi kepada mereka-mereka ini saya mohon untuk menghubungi PKOB dan melalui PKOB dan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menyampaikan bantuan-bantuan. Dan saya juga menggalakkan ataupun memohon sekiranya ada bantuan-bantuan itu bolehlah menghubungi PKOB ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat terus untuk kita bersama-sama menyumbang pasal kita perlu memastikan bahawa SOP waktu penghantaran itu dilaksanakan ataupun dipatuhi sepenuhnya. Kita tidak mahu nanti ada wujudnya kluster-kluster baru daripada aktiviti-aktiviti ini. Silakan tuan. Dan akhir sekali tuan, masih agak terluang ini, boleh tak tuan memberikan
sedikit ucapan Tuan untuk harapan dan nasihat kepada warga Labuan untuk sama-sama memutuskan rantaian COVID-19, terutama sekali di wilayah Persekutuan Labuan ini. Silakan Tuan. Okay, saya mewakili Jawatankuasa Pengurusan Bencana Persekutuan Labuan menyeru kepada semua warga Labuan, khususnya yang berada di Labuan atau berada di kampung-kampung semua, agar sentiasa bersama-sama untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan mematuhi SOP yang telah digariskan. Sentiasa amalkan 3W dan elakkan 3S. Saya juga ingin mengambil peluang di sini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah, frontliners, agensi-agensi kerajaan, agensi swasta, NGO, orang perseorangan dan seluruh warga Labuan yang telah bersama-sama berganding bahu dalam merangi COVID-19 di Labuan ini. Saya mengucapkan tabas dan jasa dan bantuan anda semua masih diperlukan, apatah lagi kita sekarang berada dalam PKP 2.0 ini. Jadi saya menyeru sekali lagi kepada semua warga Labuan agar sama-sama kita saling mengingati, sama-sama kita jaga kita jaga keluarga kita jaga rakan-rakan kita jaga komuniti kita. Memutuskan rantaian COVID-19 memerlukan usaha kita bersama. Kita lawan sampai menang. Itulah Direli. Okey, terima kasih Tuan untuk masa ini selama hujung minggu Tuan, dan semoga JPBD juga terus komited dalam membantu warga-warga Labuan ya Tuan. Ya, Randy. Ya, terima kasih Tuan untuk masa ini. Ya. Okay, sama-sama Randy. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itulah dia bersama dengan Tuan Haji Ridwan tadi, sangat ceria orangnya ya, dan sangat friendly lah, sangat mesra orangnya. Dan terima kasih untuk waktu yang terluang itu Tuan, dan semoga kita semua dapat mengambil input apa yang disampaikan tadi, dan tanggungjawab untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini bukan terletak pada bahu JPBD saja, bukan terletak pada bahu JKN, Jabatan Kesihatan Negeri sahaja, atau pihak PDRM saja. Ini tanggungjawab kita bersama. Kita jaga kita pasti menang. Kembali